Ustazah tentang kes rasuah dan pemandu mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pendapat saya, kes rasuah semakin menjadi di kalangan penjawat awam buat masa sekarang ini. Memandangkan mereka mungkin inginkan kehidupan yang mewah dengan cepat, mengaruh rakan-rakan sebaya, menyebabkan mereka tanpa berfikir panjang mudah untuk menerima suapan. Kerana dengan cara itu mungkin mereka fikir boleh bermewah-mewah, menunaikan apa yang dikehendaki, memandangkan mereka dengan gaji yang mungkin tidak cukup ataupun mungkin mereka merasa mewah dengan cara itu dan cara cepat menerima sokongan ataupun suapan. Untuk pemandu mabuk pula? Untuk pemandu mabuk sekarang sering kedengaran di media masa TV, radio menceritakan mengenai bagaimana keadaan pemandu mabuk di jalan raya menyebabkan orang lain yang menjadi mangsa dengan menyebabkan kematian. Memang sangat-sangat tidak menyeronokkan kita lah yang mendengarnya. Balik ke soalan kedua. Adakah hukuman yang diberikan oleh pihak kerajaan akan menangani kes ini? Contohnya hukuman yang diberikan kepada pemandu mabuk, penjara selama 20 tahun dan bayar RM150,000 yang baru-baru ni kes. Yang untuk kes rasuah pada bulan 8 yang lepas, penjara tidak lebih pada 20 tahun dan dibayar denda sebanyak RM766,000. Adakah boleh menangani kes ini? Ya, saya rasa insya-Allah boleh, memandangkan penjara selama tempoh 20 tahun itu yang agak lama, mungkin menyebabkan para penerima rasuah akan bimbang dan takut untuk menerima hukuman kerana 20 tahun itu adalah satu tempoh yang agak lama dan panjang. Dan juga hukuman denda yang agak berat menyebabkan mereka berasa khawatir untuk melakukan. Itu yang sememangnya kita inginkan, biar hukuman yang berat akan menyebabkan mereka takut untuk melakukan perbuatan seperti itu. Untuk yang ketiga pula, adakah pendapat Ustazah punca berlakunya kes rasuah dan pemandu mabuk? Yang pertama, berlakunya punca rasuah adalah kurangnya iman dalam hati seseorang yang menyebabkan mereka mudah untuk menerima suapan. Jikalau mereka itu orang beriman, mereka akan tahu ini salah di sisi undang-undang kerana memakan harta yang tidak sepatutnya. Juga berlakunya rasuah ini adalah kelemahan daripada pihak pentadbiran lah, memandangkan kurang memantau anak-anak buah mereka, dan jadi bila kurang pemantauan di situ akan menyebabkan penerima rasuah tanpa bimbang dan tanpa rasa khawatir dengan mudah saja untuk menerima suapan. Kalau bagi untuk pemandu mabuk tu? Kalau pemandu mabuk, mereka juga kurangnya iman dan juga mereka tidak tahu bahayanya arak itu. Arak akan menyebabkan orang lain teraniaya sangat. Disebabkan apabila berlaku mabuk semasa memandu akan menyebabkan kematian kepada orang lain. Memandangkan kematian yang berlaku itu contohnya pada ayah, di mana kepada orang yang tidak bersalah, mana ayah itu meninggalkan anak-anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian. Jadinya disebabkan mabuk menyebabkan masyarakat yang lain terpaksa menerima impak yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Seterusnya, pada pendapat Ustazah, adakah adil hukuman yang diberikan kepada pemabuk ke atas mangsa? Buat masa sekarang, hukuman yang diterima terlalu ringan. Mereka mampu untuk membayar denda dan seterusnya mereka bebas lagi untuk melakukan kesalahan.
sepatutnya hukuman itu diberatkan. Ada yang macam sekarang ni, insya-Allah rasanya akan menakutkan di hati mereka, memandangkan penjara 20 tahun adalah satu tempoh yang agak lama. Dan juga denda wang suapan 5 kali ganda. Contohnya penerima rasuah menerima 5,000 dan mereka akan didenda dengan 5 kali daripada penerima rasuah itu, maknanya 25,000. Ambil 5,000 dan mereka akan didenda dengan 25,000. Itu contohnya. Jadi saya rasa hukuman yang diberikan biarlah berat, menyebabkan mereka berasa takut untuk melakukan kesalahan ini. Yang kita punya pula, kenapa kita perlu elak rasuah? Dan tadi mana-mana. Kalau untuk rasuah pula, kan kita nak, kenapa kita perlu elakkan itu? Kenapa kita perlu elak rasuah ialah kerana di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah memberi harta itu kepada hakim dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dan dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Di dalam Al-Quran dah menyatakan jangan kita menerima suapan ataupun rasuah kerana ia adalah perbuatan yang sangat keji. Soalan yang terakhir, pada pendapat Ustazah, apakah solusi untuk tangani masalah ini? Maksudnya masalah kes rasuah dan masalah kes pemandu mabuk. Untuk menangani masalah tersebut, saya rasa tingkatkan kesedaran di kalangan masyarakat kita bahayanya penggunaan arak yang mana lebih memudaratkan diri dan juga memudaratkan orang lain yang tidak bersalah. Kalau untuk kes rasuah ni, kes rasuah pula ia akan menyebabkan pihak-pihak yang tidak sepatutnya diambil tender. Contoh, orang itu tendernya lemah dan tidak bagus, dan dengan sebabkan dia memberi suapan, dia dapat tender itu dan menyebabkan kurang kualiti kerja. Saya rasa sampai sini sahaja. Terima kasih Ustazah kerana luangkan masa untuk menjawab soalan-soalan saya. Ya, terima kasih. Yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah adalah datang dari kelemahan diri saya sendiri.